Selamat sejahtera, nama saya Lim Joy Wat dari 21C dan note bateri saya adalah 211-222-368. Pembentangan hari ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri bahasa basahan dan ciri-ciri bahasa basahan terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama adalah tentang singkatan perkataan yang ketara dalam bahasa basahan. Sebagai contoh, ni saja, tak, kau, tu. Seperti yang kita bercakap dengan kawan-kawan, saya tak nak. Yang tu, tak tu adalah singkatan. Yang kedua, perubahan bunyi dalam bahasa basahan. Contoh, bapak jadi bapak, biji, biji, kecil, kecil, bawa, bawa, nasi, nasi. Yang ketiga adalah perkataan tersebut berbeza dengan negara baku, tetapi maknanya sama. Contoh, kok, kalau, macam, dan seperti. Macam mana dan bagaimana. Tengah dan sedang. Yang kesemua ini adalah sama maksud, tapi perkataan yang tidak sama. Yang keempat adalah persusunan ayat ringkas dan mudah. Situasi ini kerana dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mencepatkan ucapan. Yang seperti yang nak ke mana? Yang ayat sepenuhnya adalah hendak ke mana? Kedai bila buka? Bilakah kedai dibuka semula? Mereka pergi pasar membeli sayur. Dia pergi ke pasar raya untuk membeli sayur. Yang kelima adalah penggunaan bahasa dialek, iaitu di belakang kata kerja meletakkan kata bantu. Seperti saya habis kerja dah. Ya, sepatutnya bercakap saya sudah menghabiskan kerja. Okay, yang terakhir adalah dalam ayat majmuk mempunyai pengguguran kata hubung, iaitu dia jual sayur, daging, ikan. Dan sepatutnya dia menjual sayur, daging dan ikan. Dia mempunyai imbuhan mem dan kata bantu dan. Okay. Ini sahaja pembentangan saya dan tentang ciri-ciri bahasa basahan. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada pensyarah Bahasa Melayu Encik Muhammad Syaril Akmal Cik Kasim. Nama saya Nawada Syenau Santa. Nombor matrik 211220591 akan membentangkan tentang contoh penggunaan bahasa kolokvial. Seperti yang mana kita tahu, bahasa kolokvial mempunyai 3 jenis, iaitu singkatan perkataan yang ketara dalam bahasa basahan, perubahan bunyi dalam bahasa basahan, dan perkataan tersebut berbeza dengan neka baku tetapi maknanya sama. Contoh perkataan bahasa baku adalah mengapa, bahasa baku, hendak, sedang, bagaimana, sudah, pula, kamu semua, ambil. Manakala contoh perkataan bahasa basahan adalah kenapa, nak, tengah, macam mana, dah, pula, korang, ambil. Contoh-contoh ayat penggunaan bahasa kolokvial. Kamu hendak ke mana, Ali? Akan dijadikan nak ke mana, Ali? Seterusnya, bagaimana hendak selesaikan masalah ini? Jika ditukarkan kepada bahasa kolokvial akan menjadi macam mana nak selesaikan masalah ini? Seterusnya, giliran kamu pula untuk menyapu sampah. Giliran kau pula untuk sapu sampah. Kamu semua sila beri perhatian kepada cikgu. Korang bagi perhatian kepada cikgu. Yang terakhir, mengapa kamu datang ke sini lagi? Jika ditukarkan kepada bahasa kolokvial, dia akan menjadi kenapa kau datang sini lagi? Terima kasih. Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Yahausin. Saya daripada kelas 21C. Matriks nombor saya adalah 211220702. Hari ini saya akan membentangkan foto-foto berlakunya penggunaan bahasa kolokvial di Unimed. Bahasa kolokvial ini ialah bahasa yang bersifat percakapan atau basahan. Bahasa ini adalah bahasa pertuturan harian. Unsur dalam bahasa tidak dipentingkan oleh bahasa kolokvial kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Oleh itu, ia tidak digunakan dalam tulisan ataupun ucapan rasmi. Dialek dan selangkah sering mempengaruhi bentuk bahasa kolokvial. Penggunaan bahasa kolokvial ini berlaku kerana cara penyampaian yang berbeza. Bahasa kolokvial secara terus antara dua penutur dengan menggunakan tuturan seharian. Penggunaan perkataan ringkas dan tidak mengikut ejaan sepenuhnya, tetapi pendengar dapat memahaminya. Selain itu, kemunculan bahasa kolokvial di Unimed adalah untuk mewujudkan kemesraan antara penutur dengan pendengar. Hal ini kerana penggunaan penanda-penanda mesra boleh mewujudkan kemesraan dengan menggunakan bahasa kolokvial. Antara penanda mesra ialah penggunaan singkatan kata pada kata tertentu seperti kan, dan, dah. Dengan penggunaan bahasa kolokvial, pendengar akan berasa memahami perkataan penutur dan berasa mesra mendengar penutur yang menyampaikan singkatan perkataan yang dipahami. Ini dapat menunjukkan penutur
dan pendengar datang dari tempat yang sama. Di samping itu, pencampuran kod merupakan fenomena biasa dalam penggunaan bahasa kolokial di dalam kalangan pelajar UNIMED. Kerana pelbagai kod sering digunakan dalam bahasa ini, pencampuran kod yang sering digunakan di dalam dialog tersebut daripada pelajar UNIMED terdiri dari gabungan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebagai contoh, dialog antara lelaki dan perempuan UNIMED tersebut. Lelaki, kita nikah nanti, I nak simple-simple aja tahu. Perempuan, men boleh yang ibu, I dan tempah Mak Adam yang paling famous di negara kita tahu. Ibu I kata masa bersanding nanti kita ada I sepersalinan pakaian tahu. I sekali penggunaan bahasa kolokial di dalam kalangan pelajar UNIMED kerana kesenangan perkataan yang banyak. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa kolokial sering mengendekkan kata serta menggugurkan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Misalnya, saya sering dikatakan saya. Ialah sering dikatakannya dan sebagainya. Kadang-kadang, pelajar UNIMED hendak menyampaikan perkataan yang banyak. Mereka akan menggunakan bahasa kolokial sebagai bahasa tertutur kerana mereka sudah kebiasaan dan mudah untuk bercakap. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Emily Hill Saiful. Nombor matrik saya ialah 211-220-490. Saya ingin membentangkan tentang kesan-kesan penggunaan bahasa kolokial dalam media sosial di Universiti Malaysia Perlis. Bahasa kolokial ialah bahasa basahan yang membawa maksud kepada bahasa yang mempunyai unsur percakapan. Bahasa kolokial tidak mementingkan unsur tata bahasa. Malah, bahasa ini mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Kesan-kesan berlakunya penggunaan bahasa kolokial di UNIMED ialah penggunaan bahasa Melayu tradisional iaitu bahasa baku akan semakin dipandang rendah dan dilupakan oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan Universiti Malaysia Perlis. Hal dan juga bahasa kolokial untuk menyampaikan sesuatu dengan harapan pihak kedua akan lebih memahami tentang apa yang akan disampaikan oleh mereka. Kesan yang seterusnya ialah mempengaruhi pembelajaran murid-murid di sekolah, terutamanya pembelajaran di kalangan mahasiswa dan juga mahasiswi di Universiti Malaysia Perlis. Hal ini demikian kerana pelajar zaman sekarang akan menggunakan laman web sebagai salah satu skop untuk mencari sebarang maklumat. Penggunaan bahasa kolokial telah menjadi satu amalan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan Universiti Malaysia Perlis untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa Melayu asli iaitu bahasa Melayu baku tidak lagi menarik untuk digunakan dalam menyampaikan sesuatu. Hal ini akan menyebabkan bahasa Melayu asli akan kehilangan identiti di kalangan masyarakat Melayu sendiri. Apabila penggunaan bahasa kolokial lebih kerap digunakan di laman web, akan menyebabkan kekeliruan di kalangan pelajar kerana pelajar tidak diarahkan kepada kata-kata bahasa Melayu tradisional yang lebih gramatis dan juga bombastik. Di dalam realiti, masyarakat juga boleh menggunakan bahasa Melayu tradisional iaitu bahasa baku untuk menyampaikan sesuatu agar kosakata di kalangan masyarakat akan sentiasa bertambah. Kesimpulannya, penggunaan bahasa kolokial di kalangan Universiti Malaysia Perlis akan memberikan banyak impak dan juga kesan. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu tradisional iaitu bahasa baku akan semakin kurang untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Nama saya Tang Zekang dan saya akan membentangkan 2.5 iaitu perbezaan antara bahasa kolokial dan bahasa Selangor. Bahasa kolokial merujuk kepada gaya penulisan seperti bahasa lisan yang tidak formal dan ia adalah berbeza dengan bahasa Inggeris formal atau sastera dan penggunaan bahasa ini adalah dalam email dan pesanan teks yang tidak rasmi. Bahasa Selangor pula merupakan sesuatu kosakata yang tidak baku, tidak standard dan akan sering kali berubah dan digunakan oleh sesuatu kelompok sosial tertentu sahaja seperti remaja untuk berkomunikasi sesama mereka sendiri yang memahami maksud perkataan tersebut sahaja. Contoh bahasa kolokial ialah penggunaan singkatan pada nama dan kata-kata tertentu seperti kan. Contoh ayat adalah Su dah makan, tapi kan Su tak kenyang lagi. Selain daripada penggunaan singkatan pada nama, penggunaan dialek juga salah satu daripada bahasa kolokial. Contoh ayat untuk penggunaan dialek ialah Depa mai tang mana, yang merupakan dialek dari Kedah. Dan contoh bahasa Selangor pula ialah seperti bro. Perkataan ini merupakan singkatan daripada perkataan brother dari bahasa Inggeris. Perkataan ini membawa maksud seorang lelaki dan ada satu lagi perkataan iaitu mamat yang membawa maksud yang sama. Kesimpulannya, bahasa kolokial sesuai untuk digunakan oleh masyarakat yang datang dari tempat yang sama untuk berkomunikasi dalam aktiviti seharian, manakala bahasa Selangor merupakan bahasa yang digunakan oleh golongan remaja atau kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi sahaja.